العالمين والأولياء والصالحين ووالد الحاضر والمشايخين أجمعين. الله يقبل من الجميع ويعفو الجميع سلوشة الجميع في الدين والدنيا والآخرة، وعلى كل صالح جامع في الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رضي الله عنكم ونفعنا الله بغلو في دارين آمين. Perihal puasa, kitab yang kita rujuk ini adalah daripada kitab Sahih Diniyah yang telah disusun oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dia membicarakan kepada kita perihal puasa. Kata beliau radhiyallahu anhu, ketahuilah wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, moga-moga Allah meluruskan kamu dan kami ke jalan yang mudah, dan menjauhkan kami sekalian dari jalan yang sukar, serta mengampunkan kita sekalian di akhirat juga di dunia. Amin. Doakan pertamanya kepada kita oleh Al-Imam Al-Haddad, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan yang pertama sekali dapat dorongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia, diajarkan dan mengenal akan diri kita, kemampuan kita, iaitu kita hamba yang lemah ini sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan kasihnya kepada Mu'adz bin Jabal, dia mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuk, wahai Mu'adz, aku ini cinta kepada kamu. Maka tanda Nabi cinta kepada Mu'adz ini, Nabi ajarkan doa yang diminta untuk dibaca setelah setiap daripada salat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iaitu, ya Allah, bantulah aku untuk beribadah, untuk aku mengingatimu dan beribadah kepadamu, dan juga bersyukur kepadamu, dan juga berbuat ibadah sebaik-baiknya untukmu. Diajarkan oleh Nabi untuk minta doa kepada Allah, untuk minta bantuan. Begitu juga dalam amalan-amalan kita minta bantuan daripada Allah. Kita ini hamba yang selalu salah dan silap. Maka begitu juga Imam Haddad memulakan daripada membicarakan tentang perihal puasa ini dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan dorongan kepada kita untuk memberi jalan yang mudah kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin bagi kamu itu kemudahan, Allah tak ingin untuk berikan kesusahan. Bahkan kita kena mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawasanya bulan Ramadan itu adalah satu bulan yang tinggi darjat dan besar martabatnya di sisi Allah dan Rasulnya. Dan dia juga menjadi penghulu segala bulan. Padanya Allah memfardukan puasa ke atas kaum muslimin dan dicatatkannya sebagai wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum wajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, moga-moga kamu bertakwa. Yang pertama sekali, kata Imam Haddad, kedudukan Ramadan itu tinggi kedudukannya dan juga merupakan memiliki darjat yang cukup mulia dan martabat yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu buktinya, di dalamnya ada satu kefarduan yang diwajibkan oleh Allah. Imam Haddad nak bagi tahu kepada kita perkara yang fardu yang digunakan oleh Allah itu adalah merupakan dunia yang cukup besar. Sesuatu kewajipan yang Allah berwajibkan kepada kita bukan satu beban, tetapi adalah satu kurnia. Yang inilah kita sebagai hamba nak kena tukar. Status yang asalnya kita menganggap kewajipan, perintah itu sebagai beban, sekarang ini tak boleh. Kita sebagai hamba yang patutnya tukar dah.
persepsi kita daripada apa yang diwajibkan oleh Allah itu sebagai suatu hadiah, sebagai satu kurnia. Untuk memandang daripada perintah itu adalah satu kurnia yang agung daripada Allah. Sebelum ini memang kita akan pergi kepada arah sebagai hamba ni apabila diperintahkan, aduh berat, beban. Tapi sekarang ini sepatutnya dah kena berubah dah, sebab kita dah hadapi daripada kewajipan-kewajipan oleh Allah SWT itu kita dah lama dah. Yang sepatutnya kita dah tukar dah daripada penghambaan sekadar kita buat kerana kita hamba, kita nak naik darjat lagi. Daripada kita buat itu kerana nak dapat ganjaran semata-mata seperti seorang peniaga, nak naik lagi. Seperti mana yang diajarkan oleh Nabi ketika mana ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melihat akan ibadah Nabi yang cukup tekun dan cukup luar biasa, bahkan digambarkan sehingga bengkak kaki baginda Rasulullah. Ketika ditanya ketika itu, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Naik darjat itu, iaitu orang-orang yang mana ibadahnya kerana syukur kepada Allah SWT atas kurnia yang diberikan oleh Allah yang tak pernah putus-putus. Bermakna kewajipan-kewajipan, perintah-perintah itu kita dah kena tukar dah. Persepsi kita bukan beban, tetapi adalah suatu kurnia yang kita nak ambil dan nak laksanakan dengan sesempurna mungkin, sebab itu adalah kurniaan yang cukup luar biasa. Oleh kerana dia satu kurnia yang luar biasa, apabila dikurniakan oleh Allah pada suatu masa, maka masa itu menjadi mulia. Begitulah Ramadan. Ketika Allah SWT pilih Ramadan itu untuk dibantukan puasa, maka Ramadan itu menjadi mulia. Disebutkan, bahkan dikuatkan lagi. Yang tadi adalah firman Allah SWT yang jelas disebutkan oleh Allah akan kewajipan yang diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan dikuatkan dengan hadis baginda Rasulullah SAW, yang mana Allah SWT ketika menyebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allah pilih Ramadan itu untuk diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini adalah satu kalam Allah, firman Allah yang cukup mulia. Dipilih oleh Allah daripada Lauhul Mahfuz untuk diturunkan ke samai dunia, dipilih oleh Allah pada Ramadan. Bahkan untuk nak menguatkan kemuliaan Ramadan itu, dalam hadis baginda Rasulullah SAW beritahu, bukan hanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bahkan kitab-kitab yang sebelumnya semuanya kebanyakan diturunnya adalah di bulan Ramadan. Seperti Taurat, Injil dan Zabur diturunkan dalam Ramadan. Kenapa Allah SWT memilih untuk diturunkan dalam Ramadan? Dikarenakan adanya keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Maka sebab itulah kita ini umat Nabi Muhammad SAW, apabila dikurniakan Ramadan, maka kita sebenarnya adalah merupakan umat yang beruntung menjadi umat Nabi Muhammad, kerana kita adanya yang disebutkan bulan Ramadan yang dikurniakan di dalamnya itu ganjaran yang berlimpah ruah. Di dalam bulan Ramadan juga Allah SWT telah menurunkan kitab sucinya Al-Quran, dan dipilih di antara malam-malamnya suatu malam Lailatul Qadar. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kata ulama, di antara salah satu tanda Allah nak berikan kemuliaan kepada sesuatu masa dan waktu itu adalah Allah menyembunyikan sesuatu kurnianya. Contoh hari Jumaat. Salah satu sebab kenapa Jumaat itu mulia dan hebat, kerana di dalamnya tersembunyi satu waktu yang kata Nabi, waktu itu barang siapa yang mohon kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bila waktunya disembunyikan oleh Allah supaya kita berusaha setiap waktu. Begitulah Ramadan, kerana di dalamnya ada disembunyikan Lailatul Qadar, malam Qadar itu. Maka Ramadan itu menjadi mulia supaya orang bersungguh-sungguh daripada awalnya sehingga akhirnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu.